dalam mana-mana bulan, iaitulah syaitan diikat dan dirantai. Ada yang menyebutkan makna syaitan diikat yang dirantai itu adalah maknanya memang betul-betul syaitan ini kenikat. Kenikat betul kan? Mana syaitan tu dikenikat, dia tak boleh gerak macam biasa. Dan ada yang menyatakan makna syaitan diikat itu adalah pengaruh syaitan tidak berkesan kuat. Maknanya syaitan ada, lepas macam biasa. Tapi kalau dia nak hasut manusia ni, orang tak termakan dengan hasutannya sepanjang bulan Ramadan sebabkan mereka berpuasa. Lapar tadi menjadikan pengaruh syaitan lemah ke dalam diri manusia. Boleh jadi dua. Dan tuan-tuan, tidak pernah berlaku dalam mana-mana bulan syaitan diikat dan dirantai sebagaimana berlaku dalam bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, keistimewaan bulan Ramadan mengatasi semua bulan yang lain. Allah menggandakan semua amalan-amalan yang dilakukan dalam bulan Ramadan, yang amalannya sunat diganjari dengan ganjaran pahala fardu, dan yang mengamalkan amalan fardu digandakan seperti sehingga mengamalkan 70 kali kefarduan yang sama sepertinya. Bulan Ramadan kelima kelebihannya adalah pada setiap malam di dalam bulan Ramadan akan ada hamba-hamba Allah yang namanya tersenarai dan tercatat di kalangan mereka yang akan dilepaskan daripada api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Mafhum daripada kalam Nabi SAW, baginda mengatakan lillahi, bagi Allah itu pada setiap malam Ramadan utaqa'um minan nar, orang yang akan dibebaskan daripada api neraka. Baik, hadirin yang dikasihi sekalian, sekarang ni bulan yang kita nantikan, yang kita nak tunggu tu ada depan kita. Sampaikan Nabi SAW, setakat yang saya tahu tuan-tuan, tak pernah mengajarkan kepada umat untuk minta disampaikan dalam mana-mana bulan dalam Islam. Tak ada. Nabi tak pernah ajar kita sebut Allahumma balighna Zulhijjah, Allahumma balighna Rajab, Allahumma balighna sekian dan sekian. Okey, tetapi Nabi SAW mengajarkan kita saat sampai di dalam bulan Sya'ban, iaitu kita menyebut Allahumma balighna Ramadan. Bahkan sebelum sampai Ramadan lagi, ada satu doa yang popular yang biasa kita amalkan dan ustaz-ustaz pun mengajar, kan? Allahumma sallimna di Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami dalam bulan Ramadan. Kenapa Nabi sampai suruh kita ni kena sampai bulan Ramadan? Kerana bulan itu adalah bulan yang paling baik untuk seorang hamba membersihkan dirinya, diampunkan dosanya, disenarai panjang di kalangan orang yang akan dibebaskan daripada api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Seolah-olah siapa yang sampai dalam bulan itu tak diampunkan dosanya, memang betul-betul parah jenis manusia macam ni. Sampai bulan Ramadan, sebulan dapat, laluinya amal ibadah, tapi dia tak ambil semua peluang ini. Orang ni memang sungguh teruk. Sebagaimana hadis yang panjang tentang doa Jibril, 3 orang yang dianggap paling rugi sekali. Yang pertama, orang yang apabila diberikan kesempatan memiliki kedua orang tua, ibu dan ayahnya, tetapi dia tak ambil peluang tadi sampai meninggal keduanya. Patutnya dia boleh masuk syurga dengan keduanya tadi. Yang kedua adalah orang yang apabila diberikan keistimewaan untuk singgah masuk bulan Ramadan, tetapi berakhir bulan Ramadan, dosanya masih belum diampunkan Allah. Nabi sebut amin, rugi betul orang ni. Dan yang ketiganya, alangkah besar kerugian orang yang apabila nama Nabi SAW disebut tetapi dia tidak berselawat ke atas Nabi SAW wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Baik, dan sekarang kita masuk fiqh Ramadan. Ni tajuk dia kan. Yang tadi mukaddimah, ni tajuk dia. Tajuk dia soalan yang pertama, dengan apakah sabitnya masuk Ramadan? Maknanya bulan Ramadan ni nak tahu dia dah masuk tu sabitnya macam mana? Sabitnya ada 2 jalan, ada 2 cara. Ramadan itu ditentukan dengan 2 cara. Yang pertama namanya ru'yah. Namanya ru'yah.
Ini bukan ruqyah tuan. Ruqyah yang baca jampi tu orang kena rasuk tak, itu namanya ruqyah. Ini ruqyah lain ya. Ruqyah dengan ruqyah. Satu ada qaf, ruqyah. Satu lagi ruqyah dengan hamzah, ruqyah. Ramadan ditentukan cara yang pertama dengan ruqyah, iaitu nampak anak bulan. Nampak anak bulan. Anak bulan ni macam mana tuan-tuan? Bulan tu beranak ke? Tak, bulan tak beranak. Okey, anak bulan tu tengok kat hospital mua ke? Tak. Anak bulan ni maknanya apa tuan? Iaitu bulan kecil sebelum dia mula membesar balik. Sebab bulan ni dia ada kitaran dia. Bulan 13, 14, 15 tu dia penuh. Dia dah masuk ke 16, 17 makin lama kecil. Jadi bulan sampai kecil, nanti dia mula balik besar. Makin besar sampai tengah bulan balik semula. Tuan-tuan, dan bulan mempengaruhi pasang surut air. Tu air sungai kat luar tu, air laut kat luar tu, dia mempengaruhi tentang pasang surut air. Itulah fungsi bulan. Dan bulan ada banyak fungsi yang lain tuan-tuan, sangat penting. Tapi yang paling orang suka fungsi bulan ni tuan-tuan, iaitu cukup bulan gaji masuk. Itu yang paling orang suka sekali tuan. Fungsi bulan paling orang suka, cukup bulan gaji masuk. Hadirin yang dikasihi sekalian, tuan-tuan, pertama kaedah penetapan Ramadan ditentukan dengan ruqyah, nampak anak bulan. Nampak je anak bulan, puasa. Kalaulah anak bulan tadi ada, tapi yang nak tengok tu tak nampak. Contoh tuan-tuan naik dekat Bukit Terih, contoh je lah tuan, naik situ, pergi tempat tengok anak bulan. Di setiap negeri biasanya ada tempat tengok anak bulan. Biasanya lah tuan, tapi saya tak pasti. Kalau di Perak tu saya tahulah ada tempat tengok anak bulan. Okay, di Johor ni saya tak pasti mana tempat biasa tengok anak bulan. Kota Tinggi kot agaknya, yang agak tinggi sikit. Dia akan tengok daripada situ, tengok bila nampaknya tanda bahawa esok semuanya akan berpuasa, diisytiharkan malam itu esok 1 Ramadan. Raya pun macam tu juga, dia mesti dengan tengok anak bulan. Tengok juga, habis dah, mana besok masuk 1 anak bulan, 1 hari raya atau Syawal, ditentukan yang paling kuat dan absah dengan tengok anak bulan dulu. Okey, dengan tengok anak bulan. Allah berfirman dalam Quran, kan, falyasum, dan apabila kalian nampak anak bulan itu, falyasum, maka berpuasalah 1. Seandainya tak nampak, naik nak tengok tu, awan tebal lalu bawa hujan. Ni musim hujan ni tuan-tuan. Setakat semalam bangsa banjir yang dipindahkan ke PPS, tuan-tuan, setakat semalam 32,000 orang setakat semalam. Okay, tuan-tuan, kita yang duduk kat Muar ni tuan-tuan, yang kena tu bukan orang Pahang, bukan orang Terengganu, bukan orang Kelantan macam dulu. Yang kena tu orang Batu Pahat je, orang Parit Sulong, orang Bagan, orang Yomping, orang Pait Yani, orang Seri Bengkal, orang Seri Gading. Dekat dengan kita tuan-tuan. Pada pandangan saya, kita cubalah fikirkan apa-apa usaha yang kita boleh bantu mereka. Mungkin sekarang tak sangat lah, pasal semuanya dikumpulkan dekat PPS, dan bantuan kerajaan, NGO, swasta banyak sampai dekat pusat-pusat pemindahan banjir tu. Okey, tapi yang kritikalnya bila nanti air dah surut. Yang tu tuan-tuan, kalau boleh tak kira tua, tak kira muda, tuan-tuan nanti pergilah, tolonglah cuci rumah-rumah makcik-makcik tu. Bantulah rumah-rumah orang-orang yang terkesan dengan lumpur banjir. Kita lah tolong cuci pakai water jet. Kita lah tolong ambil, bersihkan, cuci balik kapet, sofa. Ini namanya kerja kebajikan. Kalau pun tuan-tuan tak mampu buat, pergi je tuan-tuan. Buat semak samun pun tak apa. Sekurang-kurangnya tuan-tuan pergi, nanti ada rasa perasaan kesian. Ada perasaan tu pun dah besar dah pahalanya. Betul? Nabi sebut dalam hadis, man la yahtammu bi amril muslim, siapa yang tak ambil berat dengan keadaan orang Islam, dia bukan di kalangan kami. Jadi tuan-tuan nak ambil berat ni, tuan-tuan kena pergi tengok.
Dulu berlaku di Turki, kita sampaikan dah sumbangan ke Turki, alhamdulillah. Sekarang berlaku jiran kita, bukan kat Turki, bukan kat Syria, jiran kita. Dan pada pandangan saya tuan-tuan, pada pandangan saya, kalau ada duit-duit tuan-tuan nak kumpul sumbangan, mungkin nak bawa keluar negara ke, bantuan sana sini, saya rasa tuan-tuan baik bantu saudara kita nanti bila dah mula surut, mereka nak beli peti ais baru yang rosak, mereka nak tukar aircon yang rosak, nak baiki kereta yang rosak. Tuan-tuan bolehlah bantu saudara kita yang bukan jauh, jiran kita je dekat Batu Pahat. Okey, nak jadi pergilah, singgahlah, tengoklah. Baik, seandainya orang nak tengok bulan Ramadan, anak bulan, mendung, awan tebal, tak nampak. Tak nampak. Teropong-teropong tak nampak. Teropong lagi tak nampak. Zoom lagi tak nampak. Tak nampak anak bulan. Maka kaedah menentukan Ramadan yang kedua, kalau kaedah pertama tak berjaya, adalah dengan cara hisab. Kalau tak nampak anak bulan, kena hisab. Hisab maknanya apa tuan? Iaitu cukupkan bilangan Syakban sebulan. Habis dah Syakban sebulan, esoknya kita decide adalah Ramadan. Senang aja. Okey, kalau tengok-tengok 28 hari ke-28, 27 tengok, tak nampak. Hari ke-28 tengok tak nampak. Tak ada jalan lain lah. Kita genapkan sebulan Syakban, esoknya raya, esoknya puasa. Sama juga esoknya raya, mengikut kepada kaedah kedua namanya hisab. Baik. Kalau dah nampak bulan Ramadan, siapa orang yang wajib puasa? Siapa orang yang wajib puasa? Yang pertama, orang yang Islam. Ustaz, orang kafir boleh tak puasa? Orang kafir kalau dia puasa tak sah. Sebab syarat sah puasa mesti Islam. Baik, sekarang ni dia tak boleh puasa. Kalau dia puasa pun tak sah. Adakah dia akan diazab di akhirat kerana tak puasa? Jawapannya ya. Kerana perintah puasa adalah perintah kepada semua hamba Allah yang patutnya beriman kepada Allah. Tapi sebab orang tu tak beriman kepada Allah, dia tak boleh puasa. Disebabkan dia tak boleh puasa, di akhirat nanti dia akan dikenakan azab dan siksaan atas semua benda yang patut dia buat tapi dia tinggalkan. Sembahyang, puasa, zakat dan sebagainya, orang kafir akan dituntut dan dikenakan tindakan kepadanya kerana tak buat. Tak buat tadi bukan sebab tak boleh buat, kerana dia tak Islam. Maka semua amalan tadi dia tinggalkan, sedangkan itu kefarduan penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua, orang yang berakal. Maknanya kalau dia Islam tapi dia tak berakal, gila. Tuan-tuan jangan kalau nampak orang gila minum air katira madu tengah hari, tuan-tuan, jangan marah sebab dia gila. Tapi kalau tuan-tuan nampak ada budak muda pukul 1 dah beli air balang, sirap Bandung ais meleleh. Pukul 1, tuan-tuan tanya dulu, adik sehat ke tak sehat, dik? Kalau dia kata saya gila pak cik, tak apa, biar dia minum. Okey, biar dia minum. Tapi kalau dia kata saya sehat, tuan-tuan, dia tak boleh minum. Kerana orang gila tak sah puasa. Orang sehat mesti kena puasa. Yang ketiga, orang yang ada kemampuan untuk puasa. Kalau dia Islam, berakal pun iya, tapi dia lemah, tak kuat. Budak kecil umur 4 tahun, tuan-tuan suruh dia puasa, dia tak larat, tak wajib puasa. Ataupun orang tua yang dah terlalu uzur, umurnya 75, 85, 97, tak larat dah, tuan-tuan. Kalau larat tak apa, tak larat, maka dia tak wajib puasa, cuma dia kena bayarlah gantian-gantian yang disebutkan sebagai fidyah, yang nanti yang tuan-tuan akan bacalah nanti dalam perbincangan kita akan datang. Hadirin yang dikasihi insya-Allah, kalau kita ingat. Baik, selesai dah. Jadi orang tu Islam, dia berakal, kemudian dia mampu untuk melaksanakan puasa. Kemudian tuan-tuan, orang yang berpuasa ni, bilakah mula waktunya dia dituntut melakukan puasa? Dituntut melakukan puasa adalah bermula daripada awal fajar subuh. Subuh fajar.
sampailah kepada waktu maghrib, dan ini berbeza dengan syariat terdahulu yang syariat itu ditentukan ketika orang itu bangun tidur, lepas tu tak boleh dah makan sampai esoknya contohnya. Itu syariat tu bertukar. Kita cuma tak boleh makan daripada subuh sampailah ke maghrib. Baik, apakah syarat bagi orang yang nak berpuasa? Syarat pertama, dia mesti niat. Tuan-tuan belajar dalam fiqh mazhab Syafi'i, nak niat ni bila? Tuan-tuan, niat bila kita nak letak niat? Niat. Biasanya kita belajar niat ini dekat awal perbuatan amalan. Contoh, tuan-tuan nak ambil wuduk. Bila niat? Masa air kena kat muka. Sembayang, bila nak niat? Masa mula-mula angkat takbir. Haji umrah, bila nak niat? Ketika masuk dalam kawasan miqat, sempadan miqat, kan? Tapi tuan-tuan, puasa kenapa tak niat waktu subuh? Kenapa tak azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, niat. Kenapa tak macam tu? Kenapa je? Akan buat. Kita sebut tadi, semua niat kita buat belajar, dia bersama dengan awal permulaan amalan. Itu mesti niat macam tu. Niat permulaan amalan. Tapi puasa, kita tak niat waktu nak azan. Azan subuh. Kenapa tak waktu tu? Saja aku puasa sekarang kerana Allah Ta'ala. Macam kita sebut, saja aku ambil uduk sekarang kerana Allah Ta'ala. Saja aku sembahyang sekarang. Saja aku lihat umrah ihram sekarang. Tapi puasa tak. Malam tu niatnya. Jawapannya adalah kerana, tuan-tuan, kerana sukar dan susahnya orang nak dapatkan ketepatan niat pada waktu fajar ketika berpuasa. Saya bagi contoh, orang tu tertidur, bangun pukul 7.30. Macam mana? Sah tak puasa dia? Kalau disyaratkan tepat masuk subuh, tak sah. Kalau ikut macam tu lah. Okay, kalau ikut macam tu. Ataupun dia terlewat sikit je, 2 minit lepas azan. Macam mana niatnya? Tak. Jadi kerana sukarnya seorang itu nak mendapatkan ketepatan. Ataupun dia bangun betul lah. Dia bangun betul sebelum subuh. Bilal salah tengok jam. Jadi Bilal azan terlewat sikit je, 5 minit. Hakikatnya subuh dah masuk. Niat dia tak kena awal subuh. Jadi tuan-tuan, mengelakkan kesukaran yang berlaku itu, maka disebutkan dalam hadis, man lam yubayyitis siyam, siapa yang tidak bermalam, malamnya tidak niat puasa, tak ada puasa baginya. Dengan makna, tuan-tuan, untuk berpuasa mesti ada niat puasa malam itu dalam mazhab Syafi'i. Berbeza dengan mazhab yang lain yang tak perlu kita bincangkan panjang. Ada yang cukup sekali di awalnya menepati keseluruhan amal ibadah. Macam mana boleh ada beza macam tu? Hadis satu, Quran satu. Jawapannya adalah kerana mereka beza dalam melihat puasa itu sendiri. Imam Syafi'i nampak setiap hari puasa adalah puasa yang baru. Maknanya hari ni puasa, masuk maghrib dah habis puasa dah hari tu, besok puasa baru. Jadi setiap kali puasa baru, setiap kali itulah niat baru. Tetapi Imam Malik sebagai contoh melihat dalam mazhab Maliki, sebulan Ramadan tu satu puasa. Mana satu puasa tu sebulan Ramadan. Jadi satu niat untuk semuanya sekali. Sebab dilihat satu pukal. Okey, berbeza dengan pandangan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Pertama niat. Kedua, elakkan diri daripada melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa, iaitu seperti makan, minum, bersetubuh di siang hari. Makan, minum ni tuan-tuan maknanya apa? Memasukkan apa jua perkara dalam rongga yang terbuka. Kalau rongga tu tertutup, tak ada masalah. Contoh, tuan-tuan kena suntikkan. Suntikkan tak membatalkan puasa. Tak membatalkan puasa. Melainkan suntikkan, masukkan air, Milo ais dalam badan. Air itu batal. Tak guna mulut, guna picah jari. Masuknya apa? Tik ais. Tak boleh. Kerana itu masuk dalam makna makan.
Tapi kalau suntikan biasa, bukan pada rongga yang terbuka, tidak membatalkan puasa. Macam tu juga tuan-tuan letak krim tu meresap ke dalam badan, tak batalkan puasa. Ia kalau masuk daripada rongga yang terbuka, barulah membatalkan puasa. Sama juga orang tanya, pakai eye drop yang dekat mata, masuk dalam mata, tidak membatalkan puasa kerana bukan pada rongga yang terbuka. Okey, bukan pada rongga yang terbuka. Adapun rongga yang terbuka seperti hidung, seperti mulut yang memang sifatnya terbuka, kalau dimasukkan ianya membatalkan puasa. Kemaluan, masukkan sesuatu membatalkan puasa. Satu. Dua, tuan-tuan, membatalkan puasa. Yang kedua, iaitu orang yang bersetubuh di siang hari. Tuan-tuan kena ingat, dalam mazhab kita, orang bersetubuh di siang Ramadan yang kena denda adalah lelaki. Kerana orang perempuan itu dianggap terbatal puasanya saat dimasukkan sesuatu dalam rongga yang terbuka, dia terbatal. Jadi tak puasa dari hari itu sebab pembatalan tadi. Manakala orang lelaki dianggap dan dikenakan denda dengan puasa 2 bulan berturut-turut. Itu batal puasanya. Ada satu lagi perkara, batalkan pahala puasa. Tadi batal puasa, yang ni batalkan pahala puasa. Maknanya puasanya sah, tapi puasanya kosong, tak ada pahala. Macam mana tuan-tuan? Nabi sebut dalam hadis, man lam yada' qawla zur wal 'amal bih falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amu wa syarabuh. Siapa yang tak tinggalkan cakap jahat dan tak tinggalkan perbuatan bohong, maka Allah Ta'ala tak terima pun amalan dia tinggalkan makan dan minum. Maknanya puasa dia Allah tak terima. Jadi tuan-tuan, puasa ni bukan tahan makan dan tahan minum, puasa juga adalah tahan anggota lidah kita daripada membatalkan pahala puasa kita. Yang tu pun kena ambil perhatian. Hadirin yang dikasih sekian, masa kita nak habiskan. Kemudian yang seterusnya adalah puasa dalam bulan Ramadan adalah merupakan puasa yang beberapa kelonggaran diberikan bagi seseorang yang boleh tak puasa. Yang pertama adalah orang yang sakit yang melemahkan tubuhnya. Sakit gigi tak boleh batalkan puasa. Ji, kenapa tak puasa hari ni Ji? Ustaz, lututnya sakit Ustaz. Lutut sakit tak boleh batalkan puasa. Makcik, kenapa tak puasa makcik? Ustaz, tangan tercepit pintu tadi. Tercepit pintu tak boleh batalkan puasa. Yang boleh terbatal puasa ni macam tuan, yang boleh tak puasa, sakit yang melemahkan tubuh. Contohnya tuan-tuan, migrain, pitam, pening kepala yang tak tahan, gastrik yang teruk, kena GERD contohnya. Semoga Allah selamatkan kita daripada penyakit-penyakit tersebut tuan. Lemah tubuhnya. Kalau dia terus puasa akan memberikan mudarat pada tubuhnya. Orang macam ni boleh dia membatalkan puasa dan digantikan. Kedua, ibu yang mengandung atau menyusukan anak, sama ada dia takut tentang keadaan dirinya. Kalau dia puasa dia tak cukup tenaga, kalau dia puasa tak cukup vitamin, kalau dia puasa tak cukup tenaga, maka dia batalkan puasa. Makan boleh dibenarkan. Okey, ataupun dia tak takut sebab badan dia kata saya okey je Ustaz, tak ada masalah, tapi saya takut kandungan tak cukup zat, kandungan tak cukup makanan. Orang macam ni juga boleh untuk dia untuk dia meninggalkan puasa dan diganti. Yang seterusnya, orang yang musafir. Allah sebut dalam Quran, kana maridan aw ala safarin, sakit atau berada dalam musafir yang panjang dan jauh, 2 marhalah. Tuan-tuan nak pergi ke Perlis, jalan, tuan-tuan boleh berbuka puasa. Ustaz, zaman dulu naik unta sesuai lah buka. Zaman sekarang naik Alphard, naik van fire. Bukan van fire kan, van fire. Naik van. Okey. Naik van fire, airconnya kuat. Takkan boleh buka puasa? Jawapannya boleh juga, kerana Quran naskan ala safarin, atas musafir.
Tapi bukan wajib buka. Maknanya kalau kita kata, Ustaz, saya nak pergi ke Kedah ni, tapi rasanya tak nak batalkanlah puasa, nak nanti buka puasa je dekat Melaka, tak masalah. Boleh. Boleh, tak masalah tuan. Okey, kalau kita nak kekalkan puasa pun tak ada masalah. Hadirin semua, kalau kita dapat kekalkan puasa itu lebih baik. Kenapa? Tidak akan ada gantian satu hari yang ditinggalkan dalam bulan Ramadan, tuan-tuan boleh ganti sama dengan hari itu. Faham tuan-tuan? Tak akan ada satu hari yang ditinggalkan dalam bulan Ramadan, tuan-tuan boleh ganti dengan nilai yang sama. Maknanya apa? Tuan-tuan tinggal puasa Ramadan satu hari, tuan-tuan nak ganti bila? Mungkin Syawal, mungkin Zulqaidah, mungkin Zulhijjah, mungkin Rejab, mungkin Sya'ban. Pahalanya tak akan sama dengan puasa dalam bulan Ramadan. Tuan-tuan boleh ke nak ganti puasa Ramadan tahun lepas dalam Ramadan tahun ni? Ramadan tahun lepas tertinggal 2 hari, tuan-tuan nak ganti bila? Ganti Ramadan tahun ni. Boleh ke? Tak boleh, kerana Ramadan tahun ni dah ada kefarduan sendiri. Tuan-tuan mesti gantikan hari yang ditinggalkan pada bulan yang lain. Jadi menggantikan puasa Ramadan dalam bulan yang lain, pasti pahala dan fadilatnya tak sama. Jadi tuan-tuan, kalau orang tertinggal puasa Ramadan ni sangat rugi, kerana dia takkan boleh gantikan puasa yang setanding dengannya. Hadirin yang dikasihi sekalian, itulah tuan-tuan sedikit sebanyak tentang puasa dalam bulan Ramadan, fadilat puasa bulan Ramadan, hukum hakam fiqh yang terkait dalam bulan Ramadan. Okey, masalah-masalah isu-isu baru yang kontemporari dalam bulan Ramadan ni tuan-tuan dibincangkan panjang oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Sangat banyak, tuan-tuan boleh rujuklah. Okey, pelbagai kitab membincangkan tentang hukum hakam Ramadan. Antaranya pakai itu yang asma tu, boleh ke tak boleh? Pakai picagari cocok, boleh ke tak boleh? Kalau orang ada peperiksaan terpaksa untuk tak puasa, boleh ke tak boleh? Okey, pelbagai persoalan-persoalan bulan puasa. Orang kerja kontrak, angkat batu bata, batalkan, boleh ke tak boleh? Contohnya, jadi pelbagai persoalan itu semuanya telah dijawab oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka, khususnya kitab yang bertajuk Fiqhus Siyam. InsyaAllah lah tuan-tuan, insyaAllah kalau nanti ada lagi pertemuan ke yang sesuai untuk kita bicarakan tajuk puasa dan permasalahan-permasalahannya, kita akan bincangkanlah sebagai persiapan dan persediaan kita, okey, untuk menghadapi bulan Ramadan. Terima kasih tuan-tuan di atas kesudian hadir bersama dengar perbincangan kita dalam bulan Ramadan, tentang bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah sampaikan usia kita masuk bulan Ramadan, insya-Allah kita bertemu bulan Ramadan, dan semangat kita ditingkatkan daripada sekarang, bukan pada bulan Ramadan. Sekarang kita datangkan semangat tadi, gencarkan diri kita baca Quran sekarang, bukan nanti. Tuan-tuan, semoga dengan semangat ini kita menjalani Ramadan kali ini dengan Ramadan yang paling baik, yang paling cemerlang, yang paling mendapat kedudukan takwa dan kedudukan yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma ballighna Ramadan warzuqna fihi minas siyam wal qiyam wa qiraatil Qur'an ya dzal fadli wal ihsan bimannika wa karamika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wal 'asri innal insana lafi alladhina amanu was-solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Salam, khabar Syekh? Baik, sehat? Lagi tak apa Sehat. Lagi sihat. Okey, Okey.